Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan pentafsiran berterusan satu, iaitu ulasan kritis bagi tajuk yang diberi, iaitu sifat huruf berlawanan. Okey, kita pergi kepada isi kandungan. Dalam slide saya ini, saya akan membincangkan yang pertama adalah tentang definisi sifat huruf, jenis-jenis sifat huruf berlawanan, hamas dan jauhar, syiddah, rokhawah dan tawasud, isti'la dan istifal, itba' dan infitah, izlaq dan ismat. Okey, kita pergi kepada definisi sifat huruf. Dari segi bahasa, sifat huruf bermaksud sifat-sifat adalah jamak kepada perkataan sifat, iaitu sesuatu yang wujud pada sesuatu benda dari segi makna. Manakala dari segi istilah pula bermaksud sifat sementara bagi huruf apabila ia berada di tempat keluarnya, seperti suara yang jelas, kuat dan sifat-sifat yang seumpama dengannya. Kita pergi kepada jenis-jenis huruf berlawanan. Jenis-jenis huruf sifat berlawanan ni kita bahagikan dia kepada 5 bahagian. Okey, yang pertama adalah antara hamas berlawanan dengan jahar. Yang pertama. Yang kedua, antara syiddah berlawanan dengan rokhawah. Dan dia terdapat tengah-tengah, iaitu tawasud. Bagi bahagian ketiga adalah antara isti'la berlawan dengan istinfal. Yang keempat, antara itba' berlawanan dengan infitah. Dan yang terakhir, antara izlaq dan ismat. Okey, kita pergi kepada sifat huruf berlawanan yang pertama, iaitu antara hamas dan jahar. Dari segi bahasa, hamas bermaksud al-khafa, iaitu tersembunyi. Dari segi istilah pula bermaksud aliran nafas ketika menyebut huruf berlaku kerana kurangnya tekanan atau daya pada tempat keluarnya huruf. Contohnya pada perkataan fa, apabila kita menyebutkan perkataan itu, terdapat sedikit keluarnya aliran nafas daripada sebutan yang kita sebut, fa. Okay. Dalam hamas ni terdapat 10 huruf, iaitu fahannahu syakhsun sakat, iaitu huruf fa, ha, nun, ha, sya, kha, sa, sa, kaf dan ta. Yang kedua adalah jahar. Jahar dari segi bahasa bermaksud al-a'lan, iaitu pengumuman atau penyataan. Dia umum, iaitu terhentinya aliran nafas ketika menyebut huruf disebabkan oleh kuatnya tekanan pada tempat keluarnya huruf. Contohnya apabila kita menyebutkan huruf-huruf dia adalah selain daripada huruf hamas, iaitu azuma waznu qari'u qadun zi talabajid. Contohnya pada perkataan kita sebut awal-awal kita sebut tu tak ada keluar langsung sedikit angin seperti hamas tadi, kerana kuatnya tekanan pada tempat keluarnya huruf. Okey, kita pergi kepada sifat huruf berlawanan yang kedua, iaitu antara syiddah dan rokhawah. Tetapi syiddah dan rokhawah ni special sebab dia ada orang tengah-tengah, iaitu tawasud. Okey, syiddah dari segi bahasa bermaksud al-quwah, kekuatan. Dari segi istilah pula bermaksud terhentinya aliran suara ketika menyebut huruf disebabkan oleh sempurnanya tekanan pada tempat keluarnya huruf. Huruf-huruf ni terdapat 8 huruf syiddah, iaitu huruf-huruf yang sempurna apabila kita menyebutkannya menggunakan suara kita, iaitu ajidu qad bakat. Huruf a, ja, da, qaf, ta, ba, kaf dan ta. Okey, kita pergi pula kepada rokhawah. Rokhawah ini berlawanan dengan syiddah. Syiddah tadi kuat, manakala rokhawah ni pula dari segi bahasa alin, iaitu lembut atau kelunakan. Dari segi istilah pula bermaksud aliran suara bersama huruf disebabkan oleh lemahnya tekanan pada tempat keluarnya huruf. Jadi huruf-huruf rokhawah ni adalah selain daripada huruf syiddah dan tawasud. Contohnya huruf ta, lembut sahaja, tidak memerlukan tekanan yang kuat untuk keluarkan huruf tersebut. Okey, kita pergi kepada yang tengah-tengah, antara orang tengah di antara syiddah dan rokhawah, iaitu tawasud. Tawasud dari segi bahasa bermaksud al-i'tidal, iaitu kesederhanaan. Dari segi istilah pula adalah kesederhanaan suara ketika menyebut huruf, di mana suara tidak sepenuhnya terhenti seperti dalam sifat syiddah dan tidak sepenuhnya mengalir seperti dalam sifat rokhawah. Contohnya huruf la, nun, a, mim dan ra. Dia punya rumusannya adalah lin umar.
Seterusnya kita pergi kepada sifat huruf berlawanan yang ketiga, iaitu antara isti'la dan istinfal. Isti'la dari segi bahasa bermaksud al-irtifa', iaitu ketinggian. Dari segi istilah pula bermaksudnya terangkatnya lidah ke langit ketika menyebut huruf. Maksudnya apabila kita sebut huruf ni, lidah kita akan naik ke langit. Contohnya terdapat 7 huruf dalam istilah ini, iaitu hussadautin kut, iaitu huruf ha, sa, da, ra, ti, ki dengan ta. Maksudnya apabila kita sebut huruf-huruf ni, kita punya lidah akan bernaik ke atas langit kita. Okey, seterusnya sifat yang berlawanan dengan isti'la, iaitu istinfal. Dari segi bahasa bermaksud al-inkhafat, iaitu kerendahan. Dari segi istilah pula adalah kerendahan lidah dari langit ketika menyebut huruf, iaitu selain daripada huruf-huruf istilah tadi. Contohnya huruf ta, lidah kita tak ada naik ke langit, dia berada di bawah langit. Okey, seterusnya kita pergi kepada sifat huruf yang keempat, iaitu antara itba' dan infitah. Itba' dari segi bahasa bermaksud al-ilsa, iaitu melekat. Dari segi istilah pula ialah melekatnya bahagian langit atas yang berhadapan dengan lidah pada lidah ketika menyebut huruf. Contohnya terdapat 4 huruf al-itba' ni, iaitu sa, da, ta, da. Maksudnya apabila kita sebut 4 huruf ni, lidah kita akan melekat ke langit kita. Okey, kita pergi kepada infitah. Infitah pula al-iftiraq, iaitu perpisahan, bermaksud perpisahan. Dari segi istilah, ia bermaksud jarak antara lidah dan langit atas sehingga membolehkan nafas keluar di antara keduanya ketika menyebut huruf, iaitu selain daripada huruf itba'. Contohnya a, ba, sa. Dia kita tak sebut, langit kita tak naik ke atas dan ada sedikit angin, nafas keluar ketika kita menyebut huruf tersebut. Dan yang terakhir adalah sifat huruf di antara izlaq dan ismat. Izlaq dari segi bahasa bermaksud al-tarf, iaitu hujung. Dari segi istilah pula bermaksud kepatasan dan kemudahan menyebut huruf kerana huruf tersebut keluar dari hujung lidah atau bibir. Terdapat 6 huruf izlaq, iaitu fa, ra, min, nun, lu, la, dan ba. Dia punya rumusan dia fa, ra, min, lub. Nampak kan? Apabila kita fa, laju kita punya kepatasan untuk kita sebut perkataan tersebut. Seterusnya kita pergi kepada ismat, berlawanan kata sifat huruf yang berlawanan dengan izlaq. Dari segi bahasa ia bermaksud al-man'u, iaitu pengekangan atau penahanan. Dari segi istilah ialah kesukaran dalam menyebut huruf kerana huruf tersebut keluar dari tempat yang jauh daripada hujung lidah dan bibir. Maksudnya huruf-huruf ni dia jauh, ada yang daripada kerongkong, ada yang daripada hidung, dia jauh daripada bibir dan lidah. Contohnya contoh hurufnya adalah selain daripada huruf-huruf izlaq 6 tadi, iaitu ja, za, ghin, shin, sa, alif, qaf, ta, sad, da, tha, qaf, ta, hamzah, za, wa, a, za, ha, ya, ha, ta dan kaf. Bila sebut ja, perkataan ni daripada dalam, dia bukan secepat izlaq, huruf-huruf izlaq. Okey, kita pergi kepada kesimpulan. Kesimpulan daripada sifat huruf berlawanan ini adalah sifat huruf dalam tajwid adalah ciri-ciri yang khusus yang mempengaruhi cara penyebutan huruf dalam bahasa Arab. Memahami sifat huruf penting untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran kita dan menghindari kita daripada melakukan kesalahan yang boleh mengubah makna. Dengan menguasai sifat-sifat huruf ini, kita sebagai pembaca Al-Quran dapat memperbaiki kemahiran membaca dan menyampaikan makna Al-Quran dengan lebih tepat. Wallahu a'lam. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.